Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar di Facebook Live iLead Channel pada hari ini. Sekali lagi kita bertemu bersama saya Musa bin Salim selaku penolong pengarah kanan di kluster kenegaraan Institut Pembangunan dan Kepimpinan. Okey. Pada hari ini kita akan berbincangkan satu topik yang tidak asing kepada kita. Sebelum itu kita minta semua pendengar boleh share kita punya apa hari ni kita punya siaran hari ini, share, like, sampaikan kepada kita punya kawan-kawan, rakan-rakan kita supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat yang kita cuba kupas pada hari berkaitan dengan tajuk kita jaga kita. Okey, bersama kita pada hari ini adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi kepada kita, iaitu Cik Kuasnan bin Haji Kuhalim, ataupun kita nama yang kita biasa panggil kepada beliau ni lah Pak Ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan hari ini kita bertemu kembali setelah kurang 20 tahun kita tak berjumpa. Sama-sama kita di UKM dulu. Yeah. Hari ini kita bersua dalam keadaan pandemik ini, kita bersua secara maya di atas talian. Alright. Okey, sebelum kita memulakan bicara, izinkan saya untuk menerangkan lebih lanjut latar belakang kita punya ahli panel kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang pencerah di Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum Universiti Tun Hussein On Malaysia. Kalau kirakan pengalaman beliau ni dalam bidang pendidikan, katanya dah lebih ataupun hampir 20 tahun berkhidmat sebagai pendidik. Sebelum ini pernah berkhidmat sebagai guru matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Pernah dan juga pernah menjadi pegawai penerangan, Pak Ku dan juga pensyarah di UNITAR, pensyarah di Universiti Malaysia, OUM, pensyarah di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein On Malaysia, dan kini di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Di samping itu juga beliau juga terlibat aktif di dalam pelbagai program patriotisme dan kenegaraan. Yang inilah yang kita nak bincang kepada hari ini, sembang kenegaraan. InsyaAllah. Dan pengembangan ilmu kenegaraan, hubungan etnik dan integriti dan peradaban. Dan juga beliau juga merupakan penceramah bertauliah di IIM, iaitu Institut Integriti Malaysia, dan penceramah berkala untuk program transformasi minda untuk kerajaan dan juga badan berkanun. Dan juga kerap juga lah beliau ni menulis di akhbar-akhbar arus perdana dalam isu bidang berkaitan terutama pada bulan Ogos hingga September setiap tahun. Kenapa bulan Ogos dan September setiap tahun itu? Dah tentu meraihkan bulan kemerdekaan. Meraihkan bulan kemerdekaan. Betul. Okey. Dan juga beliau juga pernah dan masih dilantik sebagai perunding, perujuk dan penceramah secara berkala dan juga ahli panel kepada beberapa buah agensi seperti RISDA, Jabatan Pembangunan Luar Bandar, Institut Integriti Malaysia IIM dan juga YADIM. Dan juga mantan kita punya tenaga penggerak atau sahabat teramah dulu dikenali sebagai Biro Tata Negara. Dan sejak mutakhir ini sejak 2024 sehingga 2018 sekali beliau muncul di kaca televisyen seperti Bernama dan Astrawani. Tu dia bukan kaleng-kaleng orang kata kita punya penceramah hari ini. Yang kita import khas daripada UTHM, saudara Ku Hasnan bin Haji Kuhalim, walaupun duduk di UTHM. Saya tahu beliau berasal daripada Langkawi, anak jati Langkawi. Okey, kita bagi Pak Gu lebih mesra. Okey, baiklah Pak Gu. Berkaitan kita sembang kenegaraan kita pada hari ini. Okey. Dengan topik kita jaga kita. Kita biasa dengan kita punya ukapan kita jaga kita ini. Apabila negara kita dilanda atau dunia dilanda dengan pandemik COVID-19, ukapan kita jaga kita ini terlalu sinonim dengan kita. Tetapi kita nak melihat sendiri apa di sebalik konsep kita jaga kita ini dari sudut kenegaraan khususnya. Bagaimana kita
jaga negara kita ini, bagaimana kita jaga negeri kita ini, dan juga paling penting adalah jaga kesihatan kita, jaga penjarak sosial kita. Okey, baiklah, Pak Aku, sebagai pembuka bicara, kita tanyakanlah soalan sikitlah. Ungkapan saya kata maklumkan tadi, ungkapan kita jaga kita ini yang telah sinonim pada sisi lain yang kita lihat pada perbincangan kita hari ini, kita sebagai rakyat Malaysia harus melihat ungkapan tersebut sebagai satu kesatuan semangat untuk mencapai matlamat yang sama. Kita katakan matlamat yang sama itu, Pak. Jadi apakah matlamat sebenarnya yang kita mahukan di sebalik ungkapan tersebut? Silakan, Pak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu fil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida wa usalli wa sallimu ala rasulil karim wa ala ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Amma ba'du. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang saya hormati lagi kasihi sahabat saya saudara Musa yang sama-sama berpayung pada satu ketika dulu di bawah sebuah kamsis di Universiti Kebangsaan Malaysia yang memegang mutu pertama dalam semua, ya. Dan setelah beberapa puluh tahun akhirnya bertemu semula dalam sebuah ruang ataupun suasana yang seperti ini, ya. Jadi untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh saudara Musa tadi, saya memulakan bicara saya seperti mana pada satu ketika dulu dengan mengungkapkan pantun-pantun yang tertentu lah dalam cara kita, ya. Wah, rindu kau pantun ni. Jadi tuan-tuan, bersempena dengan isu yang kita bicarakan pada hari ini, ya, iaitu tumbuh subur pohon inanam di celah-celah pohon bidara. Semangat patriotik harus ditanam supaya diri cintakan negara. Cantik sungguh api pelita peneman malam ketika beradu. Hubungan baik antara kita hidup menjadi lebih bersatu, ya. Jadi bila kita bercakap tentang istilah ataupun perkataan yang seringkali diungkapkan dalam suasana tragik yang berlaku dalam negara kita, iaitu kita jaga kita dan kemudian bersambung pula lindungi diri anda, lindungi semua, ya. Apa yang saya nak perkatakan di sini, ya, sebelum menjawab kepada persoalan yang sahabat saya kemukakan tentang istilah berkenaan, ya. Sesungguhnya kecintaan terhadap negara itu dia bukan kita boleh katakan setakat ungkapan di bibir semata-mata, bukan setakat ungkapan di bibir semata-mata, ya, saudara Musa, atau kita hanya bersifat sebagai satu simbolik, seperti kita menghormati simbol-simbol negara seperti pemimpin, lagu, bendera dan juga apa-apa yang berkaitan. Malahan bila kita berbicara tentang soal kecintaan kepada negara itu, ia harus diperlihatkan, harus dipertunjukkan, harus dijadikan satu yang berbentuk realiti di dalam pelbagai kaedah ataupun pelbagai cara. Jadi apa-apa sahaja yang kita lakukan demi untuk negara itu adalah boleh dianggap sebagai patriotisme, dan salah satunya apa yang kegiatan yang sedang kita lakukan dan sedang berlaku pada waktu dan ketika ini. Jadi saya pergi sedikit kepada ungkapan akademik sebab latar belakang saya itu mendidik saya menjadi seperti itu, walaupun kita bicara, tapi bicara naratif tu dia mesti juga tidak dapat lari daripada fakta yang menyebabkan saya terpaksa atau harus berbuat demikian untuk menjawab satu ungkapan kita jaga kita tu, ya. Jadi tuan-tuan semua, walau bagaimanapun dalam usaha untuk kita memahami kita jaga kita atau lindungi diri, lindungi semua dalam suasana pandemik COVID ini, saya melihat perkara ini, ungkapan ini dia lebih memberatnya kepada soal patriotisme, ya, soal kecintaan kepada negara di dalam untuk merealisasikan perkara dan ungkapan tersebut melalui apa saja tindakan, tingkah laku kita, perbuatan dan seumpamanya, apatah lagi dalam keadaan yang kita berhadapan dengan suasana pandemik COVID ataupun kita berperang dengan musuh yang kita tidak nampak dengan mata kasar ini. Jadi bila kita bercakap tentang soal patriotisme itu, tuan-tuan, ya, bagaimana untuk kita berperang dengan musuh yang tidak nampak ni
yang apa yang kita boleh ungkapkan di sini, kecintaan kepada negara itu seperti mana saya bicarakan di awal tadi, ia bukan sekadar sebagai satu ungkapan di bibir, tetapi ia perlu dilakukan dalam bentuk yang bukan sahaja bersifat simbolik, tetapi juga ia perlu dilaksanakan melalui verbal dan juga berbagai-bagai tindakan. Jadi patriotisme ni kalau secara umumnya, secara khususnya apa yang kita boleh ungkapkan dengan untuk memahami pengertian kita jaga kita tu, ia bertujuan untuk melahirkan rakyat yang akan berkhidmat, yang akan bekerja bersama dengan pemerintah dengan cekap, dengan yakin, dengan jujur dalam apa sahaja tindakan mereka seperti mana yang telah pun diungkap pada satu ketika dulu oleh seorang presiden di Amerika Syarikat yang bernama Presiden Roosevelt, Presiden Roosevelt. Di mana apa ungkapan yang diperkatakan oleh Roosevelt ini, patriotik itu akan menjadikan seseorang itu dia akan berkhidmat demi untuk negaranya. Dan dalam apa jua keadaan sekalipun, dan ia adalah dianggap tidak patriotik kalau tidak bercakap benar ataupun melakukan perkara yang sewajar dan sebenarnya, sama ada ia berhubung dengan presiden ataupun berhubung dengan sesiapa saja. Dan seperkara lagi ungkapan saya cuplik daripada seorang tokoh bernama Ungku Aziz, di mana beliau menakrifkan bahawa patriotisme itu tidak harus dipandang dengan sepi oleh rakyat sehingga rasa kesetiaan kepada negara itu yang berlegar kepada sekadar ungkapan dan tanggungjawabnya yang hanya terletak di atas bahu pemimpin lapisan pertama iaitu Perdana Menteri yang rapat dengan mereka. Jadi oleh itu, semangat patriotisme yang perlu diterapkan di dalam ungkapan kita jaga kita itu adalah merupakan satu semangat yang dianggap tinggi yang perlu ada di dalam diri dan masyarakat yang merupakan tonggak utama kepada pembangunan sesebuah negara. Apa yang kita faham bila kita perkatakan tentang soal negara ni, dia ada beberapa kriteria ataupun sifat-sifat dirianya yang selalu diungkapkan dalam bentuk formula-formula yang mudah untuk kita faham, iaitu seperti prinsip K, D, R, T, S, P dan plus PBB, iaitu kerajaan, daulat, rakyat, tanah, sempadan, perlembagaan dan pengindarapan masyarakat antarabangsa. So, isu yang kita perkatakan di hari ini di bawah sembang kenegaraan kita, iaitu kita jaga kita, ia adalah berkaitan dengan rakyat, berkait dengan negara dan berkait dengan pokok utamanya iaitu patriotisme. Jadi berbangkit kepada soalan patriotisme ini, ia adalah merupakan satu nadi kepada kebebasan, kepada kemerdekaan, kepada satu kestabilan dan kepada satu kesejahteraan dan juga kemajuan sesebuah negara. Dan sekiranya kurangnya semangat yang berkaitan dengan patriotisme dalam kalangan rakyat terhadap sesebuah negara itu, ia pastinya akan membawa kepada satu keadaan kegoyahan dan penderitaan kepada rakyat yang berkenaan. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri kita pada satu ketika dahulu, iaitu Tuan Dr. Mahathir, di mana beliau telah mengatakan bahawa penekanan itu sangat perlu terhadap kepentingan patriotisme ini di dalam menangani cabaran-cabaran perubahan-perubahan yang melibatkan soal tragedi, soal ekonomi, soal politik dan sosial yang mana boleh memberi satu ancaman kepada negara secara berterusan. Di mana kalau saya kutip perkataan beliau ni, negara kita telah sedang dan akan terus menerima pelbagai cabaran berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sosial dan juga berkaitan dengan politik. Jadi cabaran-cabaran ini pastinya akan mempunyai satu kaitan yang rapat dengan satu suasana yang akan berubah-ubah dan pada waktu dan ketikanya akan berada di luar daripada jangkaan-jangkaan dalam kebanyakan negara di dunia ini. Dan hasilnya daripada itu apa? Hasilnya daripada itu negara kita akan turut menerima impak yang berterusan dan serius dan akhirnya akan menggugat kestabilan negara. Ini kita boleh kaitkan dengan keterkaitan dengan keadaan yang kita hadapi sekarang, iaitu berhadapan berperang dengan musuh yang kita tak nampak, iaitu pandemik COVID. So, cara penyelesaiannya yang boleh untuk kita gunakan adalah melalui program-program pembinaan bangsa, pembinaan negara yang berteraskan kepada patriotisme seperti mana yang salah satunya sedang dilakukan oleh pihak elit ini. Jadi menjawab tentang persoalan ini, kita jaga kita adalah merupakan satu ungkapan yang beraras tinggi yang sepatutnya perlu diresapi dan difahami oleh keseluruhan rakyat jelata tanpa mengira daripada kluster mana mereka berada
di dalam usaha kita untuk menggembeling tenaga bersama untuk berhadapan dengan musuh yang kita tidak nampak, untuk berhadapan dengan satu tragedi yang bukan sahaja dialami oleh rakyat di negara ini tapi keseluruhan warga planet bumi pada hari ini. Jadi kita mengharapkan dengan adanya suntikan kefahaman berkenaan dengan satu sifat yang kita sebut cintaan kepada negara ataupun dalam bahasa mudahnya iaitu patriotisme, makanya kita jaga kita itu mampu bukan saja kita ungkapkan dengan perkataan ataupun kita latarkan melalui lukisan dan tulisan, tetapi juga kita mampu sampaikan ia dan menjadikan ia satu realiti melalui tindakan, tingkah laku dan perbuatan kita. Okey, itu dia. Kita ungkapan kita jaga kita ni bukan hanya sekadar satu ungkapan. Okey, itu dia kita dengar tadi daripada kita punya panel. Memang kita nyatakan tadi, saya nyatakan tadi, beliau berkhidmat hampir 20 tahun dalam bidang pendidikan. Dan penerangan ni pun dalam konsep tu nampak macam lebih akademik. Okey, tak apalah. Kita lari sikit dalam konsep ruang lingkup itu. Sebelum itu kita mengalu-alukan semua pendengar yang baru menyertai kita punya Facebook Live iLead ni, iLead Panel. Sama-sama kita share kita punya siaran kita pagi ini, like dan komen, beri semangat komen. Dan juga kita juga buka juga kepada pendengar-pendengar. Sekiranya ada soalan ingin ditujukan kepada kita punya panel, boleh ditujukan dalam ruangan ini. Dan insyaAllah kita akan tengok, ada kesempatan kita akan baca untuk ditujukan kepada kita panel. Okey, baik Pak Go. Kita pergi ke soalan seterusnya. Sebab kita nak tengok ruang lingkup tadi, ruang lingkupnya agak berat sikit dalam sudut akademik. Tetapi kita ikut realiti dalam keadaan sekarang. Kita dengan keadaan pandemik yang berlaku sekarang. Pak Go, kita tengok sekarang. Okey. PKP yang ada sekarang, sekatan-sekatan yang ada sekarang, khususnya sekarang ni rakyat kita, khususnya orang Muslim, rakyat kita punya akan meraihkan perayaan Aidilfitri tak lama lagi. Dengan ada PKP ini mungkin ramai yang gusar, sekatan jalan raya, sekatan negeri dan sebagainya. Timbullah berbagai perasaan di dalam hati-hati mereka inilah. Tetapi itulah yang dikatakan tadi, kita jaga kita dengan sebagai ungkapan. Jadinya dengan pergolakan yang berlaku dalam diri mereka lah, dengan sekatan-sekatan yang berlaku, dengan kita SOP yang telah dinyatakan oleh pihak berkuasa, adakah perasaan ini, khususnya kita nampak kalau ratanya mungkin ramai yang marah, tetapi kita semua sedar, kita sesama untuk jaga. Adakah sebenarnya apakah ujian? Kita anggap ini sebagai ujian bagi mereka. Apakah ujian sebenarnya yang mereka sedang hadapi sekarang? Baru, apakah ujian sebenarnya yang mereka hadapi sekarang dalam menghadapi kita punya keadaan pandemik yang berlaku hari ini? Terima kasih, silakan. Terima kasih. Soalan, saya tunggu di mana noktah tu untuk saya take off. Soalan berkenaan ni kan. Okey, saya respon kepada soalan demikianlah. Jadi seperti biasa saya mulakan dengan pantun dulu. Banyak pantun dalam belia kita. Jadi megah berkibar di pagi hari. Selalu kita berdoa padanya supaya negara kita aman harmoni. Jadi menjawab tentang persoalan sahabat saya saudara Musa tadi, isu berkenaan dengan kekangan, tekanan, dengan keadaan-keadaan norma baru yang barangkali menimbulkan satu keadaan yang tertekan kepada yang terbabit dan seumpamanya, bagaimana untuk kita menyesuaikan atau mengasimilasikan diri kita dengan fenomena-fenomena baru ini, dia akan menjurus kepada apa yang kita perkatakan di sini soal jati diri. Kalau tadi persoalan yang pertama itu dia berlegar kepada soal patriotisme, bagaimana untuk kita merealisasikan dan mengungkapkan perkataan kita jaga kita ataupun bersambung lagi dengan lindungi diri dengan lindungi semua itu menjadi satu yang realiti, bukan saja sekadar satu retorik ungkapan. Jadi untuk persoalan yang kedua ni saya melihat lebih kepada persoalan jati diri. Jadi untuk menjawab persoalan itu saya akan pergi kepada jangka sedikit perjalanan highway jangka panjang lah untuk menjawab kepada persoalan yang berkenaan. Jadi pokok persoalan jawapan saya kepada yang dikemukakan itu adalah jati diri. Bagaimana rakyat untuk berhadapan dengan fenomena atau norma-norma baru yang barangkali memberi satu keadaan yang sangat berbeza, dan barangkali juga mereka akan beranggapan kepada suasana-suasana yang berlaku sebelum ini adalah ditulis sebagai hari-hari yang telah berlalu yang tak mungkin akan dapat berulang semula. Jadi berbalik kepada persoalan ini, jati diri itu, saya bercerita sikit berkenaan dengan soal jati diri.
bila kita bercakap tentang soal jati diri ini, tuan-tuan, jati diri ini selalunya dia adalah dikaitkan dengan akhlak, dengan maruah individu, masyarakat ataupun negara. Dan pembentukan jati diri kebangsaan pula itu pula selalunya dia akan merujuk kepada satu yang berbentuk asasi dan menjadi satu agenda utama di dalam sesebuah negara yang bertujuan untuk membina akhirnya membina akhirnya satu identiti yang berbentuk tulen, yang berbentuk murni, yang boleh dianggap menjadi satu teras kepada satu lambang keagungan dan keunggulan terhadap sesebuah negara dan sesebuah bangsa. Dalam erti kata yang lain, apa yang saya nak cuba sampai di sini, rakyat yang mempunyai jati diri adalah merupakan rakyat yang sayangkan kepada bangsa dan negaranya dalam apa jua keadaan sekalipun. Maknanya sewaktu susah kita setia, sewaktu senang kita terus bersama-sama. Ya? Jadi cabaran terbesar kalau kita melihat dalam realiti pada hari ini, pada waktu, pada saat dan ketika ini, rakyat yang mempunyai jati diri adalah rakyat yang sayangkan kepada bangsa dan negaranya. Dan cabaran yang terbesar yang dihadapi oleh rakyat Malaysia pada hari ini adalah apa? Adalah untuk bagaimana membaik pulih hubungan yang berdiri kukuh pada hari ini bagi untuk mengelakkan kemusnahan-kemusnahan, memperbaiki keadaan-keadaan dan jika langkah berjaga-jaga itu tidak diambil, dia akan membawa kepada satu keadaan yang kemudaratan. Jadi pandemik COVID, tragedi, perang, musuh yang kita tak nampak ini adalah kita ibaratkan sebagai sebuah peperangan dunia yang mana lawan kita itu tidak terlihat dan mempunyai satu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan sehingga hari ini dalam pertempuran demi pertempuran, dalam peperangan dan siri peperangan, kita masih belum nampak lagi kemenangan itu akan berada pada waktu dan ketikanya bila. Tetapi usaha itu tetap berterusan dan usaha itu tidak hanya boleh dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, frontliner ataupun barisan elit-elit pemimpin semata-mata, tetapi ia harus bersifat menyeluruh dan bersama tanpa mengira darjat dan keturunan, anutan dan kepercayaan, idealisme, politik, kepartian dan seumpamanya, apatah lagi warna kulit, etnik dan sebagainya. Jadi pada ketika ini, apa yang sangat-sangat diperlukan untuk kita berhadapan dengan tragedi demi tragedi ini adalah jati diri rakyat sesebuah negara itu dan bangsa sedang diuji kesetiaannya untuk kita bersama-sama memerangi musuh yang telah banyak memberikan kerusakan dan kemusnahan yang bukan sahaja berbentuk dari segi ekonomi tetapi juga dari segi kesejahteraan hidup manusia dan soal-soal kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat di sini jati diri rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19 ni apa dia? Yang pertama, pandemik COVID-19 ini benar-benar telah mencabar akan kekuatan jati diri rakyat Malaysia. Dalam bentuk yang bagaimana? Dalam bentuk untuk membina satu identiti yang tulen, yang murni bagi sebuah negara yang bersatu padu dan kemudian kemerosotan ekonomi dunia, pergolakan politik tanah air, tekanan hidup akibat daripada perintah kawalan pergerakan, kehilangan punca pendapatan yang menjadikan mereka begitu sangat tertekan. Jadi jati diri itu dilihat sebagai satu dinding yang kebal, yang tuntas, yang dapat mempertahankan prinsip-prinsip kerukunan dalam proses bernegara dan lambang keagungan serta keunggulan kepada sesebuah negara. Ataupun dalam bahasa yang mudah, kita bersabar, kita tabah dan kita redha dan kita tidak pernah mematikan sebarang usaha kita untuk memperbaiki keadaan-keadaan tersebut dan kita sering berdoa, berusaha dan bertawakal dan berserah kepada Tuhan yang mana Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita satu hari nanti. Jadi penggunaan slogan seperti kita jaga kita ini ternyata membawa maksud bahawa kita sebagai sebuah rakyat kepada sebuah negara Malaysia yang dah 60 tahun kita merdeka harus melindungi negara kita ini dan sendiri daripada pelbagai aspeknya untuk kita mencapai matlamat bersama. Jadi pemupukan jati diri itu ternyata akan dapat kita lakukan di mana semua rakyat itu perlu bersatu, perlu bersatu dalam memerangi COVID-19 dengan mematuhi semua arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah dari semasa ke semasa yang kita yakin dan percaya pemerintah itu adalah layak untuk berbuat demikian untuk negara, untuk bangsa dan untuk rakyatnya. Jadi jati diri bangsa itu juga terlibat dalam aspek-aspek seperti pengorbanan
yang kita telah lihat dan kita berbangga dengan mereka yang dilakukan oleh pejuang-pejuang barisan hadapan yang berkorban dalam pelbagai aspeknya, yang mana telah bertungkus lumus untuk memerangi perang kita dengan musuh yang kita tak nampak ini. Di mana mereka bertugas, mereka tidak mengambil, mereka tidak bertugas tak kira masa, tak kira waktu ataupun tempat, dalam berpanas, dalam berhujan, bagi untuk memastikan keselamatan rakyat di negara Malaysia ini tanpa mengira soal kaum, soal bangsa ataupun soal agama. Jadi antara yang kita dapat perlihatkan di sini, cabaran-cabaran yang menjawab kepada persoalan ini terhadap jati diri bangsa dalam aspek sayangkan kepada negara, berbalik juga kepada soal patriotisme itu. Pertama, apa dia? Cabaran memakai penutup muka, penutup mulut, yang merupakan satu norma yang baru, yang mungkin pada 2019 itu dianggap satu perkara yang lucu ataupun dipakai oleh orang-orang yang mempunyai simptom penyakit-penyakit yang tertentu. Tetapi dalam keadaan pandemik COVID ataupun kita berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak ini, jati diri itu akhirnya kita terpaksa menerima bahawa memakai penutup mulut itu adalah merupakan satu norma baru yang harus diamalkan sepanjang masa, atau utamanya apabila kita berada di luar rumah sebagai satu usaha untuk kita menyekat penularan wabak ini dan seterusnya memutuskan rangkaian dan rantaiannya. Jadi pematuhan kepada norma baru ini ternyata akan menjadikan ia akhirnya terbudaya, akan membudayakan dan akhirnya menjadi kepada satu rutin harian yang akan ternyata dapat meningkatkan satu kesedaran dalam kalangan rakyat kita bahawa mereka sedang melaksanakan agenda negara dan diharap dapat memupuk semangat sayangkan kepada diri dan negara. Yang kedua, yang mungkin satu perkara ini dianggap sebagai satu yang mustahil ataupun dipandang sebagai satu yang sinikal pada ketika dahulu, pada satu ketika. Apa dia? Iaitu bekerja di rumah, work from home sepanjang COVID-19, yang mana benar-benar menguji soal integriti, soal jati diri seseorang itu. Di mana sebagai seorang pekerja, kita harus mencari satu alternatif untuk menyempurnakan kerja-kerja dan amanah yang diberi kepada kita dengan sehabis baik bagi memastikan matlamat organisasi, majikan dan seterusnya negara itu tercapai dalam suasana darurat dan pandemik COVID ini. Dan yang ketiganya, yang sangat ketara, yang pada satu ketika dulu mungkin dianggap bukan begitu. Meskipun proses pendidikan bersemuka tradisional ini tidak dapat dijalankan secara sepenuhnya dan terpaksa dijalankan di atas talian. Jadi pengukuhan jati diri itu sayangkan kepada negara dan bangsa yang ditanamkan dalam naluri seseorang, khususnya kepada pendidik, akan menjadikan mereka untuk tetap melaksanakan tugasan untuk terus mendidik anak bangsa mereka dengan kemampuan-kemampuan yang terbatas, dengan alternatif, dengan pilihan-pilihan yang dicari, yang diteroka, yang diselongkar bagi untuk memastikan usaha mendidik anak bangsa itu membangunkan negara tidak tersekat, tidak terbantu dan perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Ya, Saudara Musa. Jadi jadi pandemik ini juga akhirnya apa yang kita akan dapat lihat di sini, ia akhirnya akan dapat memperlihatkan satu solidariti, satu solidariti daripada kalangan rakyat Malaysia yang sedaya upayanya untuk bergerak saling membantu dalam aspek penyediaan gadget pembelajaran, sokongan internet dan kemahiran penggunaan medium pengantara seperti aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Dan tidak dapat juga kita nafikan bahawa dengan pandemik ini ternyata ia akan memberi satu cabaran besar kepada ekonomi global dan kelangsungan hidup masyarakat di seluruh dunia. Dan sepanjang tempoh gelombang-gelombang dan kita tak pasti gelombang apa yang bakal berlaku lagi, maka apa yang kita dapat lihat di sini, kesatuan rakyat Malaysia itu saling memberikan bantuan berupa barangan keperluan harian termasuk makanan dan tempat tinggal mereka kepada mereka yang telah terkesan daripada pandemik COVID-19 ini, ataupun saya sebutkan istilah itu pada hari ini, iaitu perang terhadap musuh yang kita tidak nampak. Maknanya kita bertarung atau bertempur dengan satu musuh yang berbentuk halimunan, yang sentiasa bermutasi, yang sentiasa membina satu rantaian dan kekuatan yang akhirnya memaksa kita untuk memilih formula-formula yang baru bagaimana untuk berhadapan dan mengatasi isu-isu tersebut. Jadi rumus bicara sini berkaitan dengan persoalan ini, Saudara Musa, apa dia? Ia adalah berlega kepada soal jati diri, bagaimana mereka rakyat Malaysia terpaksa atau memaksa dan perlu dan wajar
untuk menyesuaikan diri mereka dengan satu situasi yang baru yang pada satu ketika dulu dianggap sebagai cerita-cerita lucu ataupun satu perkara yang tidak berjejak di bumi atas. Okey, sudah Ustaz. Okey, terima kasih bagus dengan panjang lebar itu. Kita banyak kita nak tanya ni, kita membicarakan satu topik yang agak menarik. Terus sebelum itu saya nak mengajukan soalan berikut je. Kita ada soalan daripada kita punya pendengar. Daripada saudara Samsul Nizam Abu. Itu soalannya berbunyi begini. Mohon pandangan atau pencerahan dari panel yang saya hormati Pak Aku. Masyarakat masa kini begitu terkesan berhubung isu COVID-19 serta norma baru. Bagaimanakah cara yang paling berkesan untuk mempraktikkan norma baru ini kepada golongan warga emas yang mana seperti kita semua faham, golongan ini sangat sensitif dalam pengubahsuaian cara kehidupan mereka seharian. Mana di sini kita nak tengok dengan pembudayaan, norma baru, kehidupan baru, kita nak tengok warga emas ni mungkin ada ketidakupayaan kepada mereka untuk melaksanakan. So bagaimana tu Pak Aku? Kita nak menerangkan perkara ini. Silakan Pak. Pada hemat saya, terima kasih ada yang bertanya soalan itu. Pada hemat saya, di dalam soal untuk kita berhadapan dengan perang musuh yang kita tidak nampak ni, ternyata musuh ini tidak memilih mangsanya. Dia tidak memilih mangsanya itu daripada kluster yang bagaimana. Dia tidak memilih sama ada daripada kelompok A, kelompok B, kelompok C ataupun kelompok D semata-mata. Jadi persoalannya di sini sama ada warga emas ataupun warga perak ataupun yang sedang melakukan peningkatan ke arah kehidupannya, sewajarnya haruslah mematuhi peraturan-peraturan yang dimaklumkan oleh pihak pemerintah dari semasa ke semasa. Jadi informasi-informasi ini perlu disalurkan dengan bertepatan, dengan seharus dan sewajarnya, untuk kita membolehkan dengan penyampaian maklumat-maklumat yang disampaikan itu dapat dipergunakan sebagai perisai untuk kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak ini. Walaupun kita akui bahawa dengan kelompok-kelompok yang tertentu dari segi ketahanan mereka agak begitu terhakis kerana faktor usia dan sebagainya itu lagi. Tetapi apa yang boleh kita perkatakan di sini, musuh yang kita sedang berhadapan ini dia tidak memilih mangsa. Itu yang pertama. Dan musuh yang kita berhadapan ini bukan seolah-olah pada satu ketika itu kita berhadapan dengan Parti Komunis Melayu ataupun yang musuh yang kita nampak secara mata kasar. Musuh yang ini yang adalah satu yang gaib, kalau nak dikatakan begitu, yang tidak nampak dan dia tidak memilih mangsa. Dan apa yang kita boleh dapatkan di sini, sama ada kita daripada kelompok A, kelompok B atau kelompok C dan kelompok D dan sebagainya, mana-mana kelompok-kelompok yang lain, kita perlu mendapatkan maklumat-maklumat yang sebaik mungkin daripada sumber-sumber yang sahih, dan kita perlu peka dengan informasi dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengimprovisasi pengetahuan diri kita itu dengan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan usaha daripada ikhtiar daripada kita sendiri dan tidak mengharapkan semata-mata daripada pihak-pihak berkuasa sebagai satu langkah untuk kita menjaga kita lindung kita, dalam waktu yang sama juga kita melindungi semua. Dan harus ingat, pandemik COVID tidak memilih mangsa dan sesiapa saja boleh terjebak dengannya, dan apa yang perlu dilakukan di sini, kita perlu bersama-sama, kita perlu peka dan kita perlu menggembeling tenaga untuk berhadapan dengan perang perang terhadap musuh yang kita tidak nampak ini, yang kita tahu, yang pastinya tidak memilih siapa mangsanya dan sebagainya itu. Itu kita faham bahawa serangan COVID ini memang tidak memilih mangsa, tidak memilih umur, tidak kira kaum, bangsa dan agama. So itulah jati diri yang kita nak, mana kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga negara kita dengan sebaiknya. Okey, bagus. Dengan kebudayaan norma baru yang kita telah alami sekarang mungkin 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, kita dapat lihat sekarang ni trend terhadap pelaksanaan aktiviti di atas talian. Dan kita faham lepas naik air raya nanti pelajar-pelajar sekolah pun akan kembali kepada sistem PDPR mereka atas talian. Dan kita lihat trend ini atau pembudayaan norma baru ini khususnya kepada golongan belia. Kita lihat
penggunaan internet mungkin berlipat kali ganda, dan kita lihat juga beberapa perkara yang kita dapat lihat daripada maklumat-maklumat yang kita terima bahawa kebanyakan khususnya pelajar-pelajar kita yang telah menjalani pembelajaran PDPR ini, mungkin mereka pembelajaran ini kurang kesannya berbanding dulu secara bersemuka. Tapi kita isu di sini ialah kita lihat bahawa isu sosial yang kita dapat lihat sekarang ialah tentang ketagihan gadget. Berkaitan dengan ketagihan gadget ini, golongan muda dengan gamenya, dengan media sosial, dengan keadaan sini, adakah ianya memberi kesan kepada pembentukan jati diri belia itu nanti? Bagaimana tu Pak Aku? Okay, kalau kita melihat, terima kasih kepada soalan berkenaan. Kalau kita melihat daripada sisi gelapnya atau kita bermain dengan satu bentuk yang disebut sebagai authority define, menjatuhkan hukum, maka kita akan mentakrifkan disebabkan oleh gadget ini, maka gadget ini akan menghancurkan, gadget ini menyebabkan kita menjadi seperti itu, kita menjadi susah, kita menjadi binasa, dan mungkin kalau ayat-ayat yang lebih kasar, akhirnya mungkin menjadi ahli neraka. Mungkin penghukuman yang secara kasarnya akan berbentuk seperti itu. Tapi saya tidak juga melihat kepada itu semata-mata. Walaupun saya tidak menafikan bahawa hal itu bukan satu perkara yang mustahil. Bukan satu perkara yang mustahil. Jadi seperti manalah pantun ini berkata kan, sepuinya angin terasanya nyaman menumpang sinar cahaya purnama. Negara sejahtera tanpa ancaman, rakyat bahagia selalu bersama. Jadi sampan kolek menuju ke hilir, syarat muatan si buah kelapa. Jangan berkata hanya di bibir, cintakan negara, apa buktinya. Baiklah, menjawab tentang persoalan ini berkenaan dengan gadget dan sebagainya. Ya, dari segi negatif, kalau perkara ini tidak dikawal, diselia dengan baik, ia akan membawa kerusakan dan juga kemusnahan. Namun begitu, untuk menjawab persoalan ini, sekali lagi saya akan membuat satu larian maraton. Kalau kita lihat di sini, perjuangan-perjuangan yang dilalui oleh generasi-generasi yang terdahulu adalah seperti mereka berjuang melalui senjata atas nama prinsip jati diri dan nasionalisme, berhadapan dengan perang musuh ataupun zaman mereka yang tersendiri. Ada yang berjuang melalui mata pena, ada yang berjuang melalui penggunaan agama itu menjadi teras pada mereka dan sebagainya. Dan kumpulan-kumpulan ini telah berjaya di dalam siri-siri pertempuran dan peperangan mereka, dan inilah yang akhirnya membentuk kepada pembinaan negara dan bangsa kita pada hari ini. Jadi berbalik pada persoalan ini, gadget ini pada hemat saya adalah merupakan satu perkara yang bukan lagi berbentuk satu barang mewah. Ia adalah merupakan satu perkara yang keperluan asas. Jadi kalau kata kita berjumpa kepada seorang individu yang pada hari ini, yang kalau kita tanyakan kepada dia, email ada tak? Tak ada. WhatsApp ada tak? Tidak ada. Apatah lagi perkara-perkara yang lain kan. Kalau jawapan dia tidak ada, mungkin kita akan mengandaikan dia bukan berada di dalam zaman sekarang. Dia mungkin datang daripada zaman yang terdahulu, mungkin dia tersesat melalui terowong cahaya dan sebagainya. Mungkin boleh dianggap jenakanya seperti itu. Jadi makna di sini, kalau katakan nak dapatkan minit mesyuarat dan seumpama, jadi tidak lagi memerlukan satu benda yang printed, hanya melalui email dan seumpamanya. Kalau kita tak menyesuaikan perkara itu, maka kita akan ketinggalan, dan mungkin kalau keterlaluan kita akan terputus. Jadi balik pada persoalan gadget di sini, pejabat pun kalau kita kan tempat untuk buat kerja pun bukan perlu kita berada di pejabat semata-mata. Kita boleh bekerja daripada mana-mana. Yang pentingnya hal-hal amanah yang dipertanggungjawab pada kita itu mampu untuk disampaikan. Dan kalau kata kita berbalik pada era sebelum pandemik COVID 2019 kan, mungkin saya kena memandu ke Ailit untuk tabaruk program seperti ini kan. Tetapi dalam keadaan fenomena yang berlaku sekarang, saya berada di Johor, Saudara Musa berada di tempat Saudara Musa, tapi kita mampu untuk berinteraksi seolah-olah kita bertemu secara fizikal. Sebagai contohnya begitu. Jadi ini adalah merupakan satu trend yang pada satu ketika itu merupakan satu kejanggalan, tetapi akhirnya dia akan menjadi satu yang realiti dan bukan kisah dongeng lagi semata-mata.
Jadi bila berbalik pada persoalan gadget itu, kalau tidak ditangani, ia akan membawa kerosakan. Tetapi kalau kita berwaspada dan kita mampu tangani, ia mampu membawa banyak kebaikan. Jadi berbalik pada persoalan generasi muda itu tadi, kalau kita membuat perbandingan generasi terdahulu sebelum kita, yang juga mereka pun pernah muda, mereka pun ada siri-siri tragedi ataupun peperangan mereka yang tersendiri. Dan mereka ternyata berjaya. Sebagaimana contohnya Tok Janggut Bahaman Mak Kilau. Mereka berjuang melawan penjajah menggunakan senjata. Kemudian ada kelompok-kelompok cendekiawan daripada Universiti Al-Azhar. Mereka berjuang menggunakan mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Kemudian bapa-bapa pembina negara kita seperti Tunku Abdul Rahman, Datuk On, Tun B. Sambatan dan juga Tan Chan Long. Mereka menggunakan pendekatan konsensus ataupun kontrak sosial dengan perkenan daripada raja-raja Melayu yang akhirnya mewujudkan negara dan juga bangsa Malaysia yang muktahir pada hari ini. Itu perjuangan-perjuangan atau gerak tindak laku tata kelola yang dilakukan yang bersesuaian dengan era mereka berkenaan. Tetapi dalam konteks kita hari ini, perjuangan melalui gadget dan seumpamanya itu kalau kita manfaat dengan sebaik mungkin, ia mungkin akan membentuk satu perjuangan yang baru yang boleh memberi satu manfaat bersama dan sebagainya. Sebagaimana contoh, sebarang maklumat. Dia tidak perlu lagi untuk kita pergi bercakap di mikrofon, ketuk genang raya untuk membuat satu hebahan kepada masyarakat setempat atau sekeliling kita. Hanya perlu dengan diklik di button-button yang berkenaan dan kemudian sendingkan mesej itu dan semua orang mendapat manfaatnya. Tetapi kalau perkara itu dilakukan dalam keadaan yang tidak baik, maka ia akan membawa kemusnahan. Jadi persoalannya sini, gadget dan generasi muda itu tadi, kalau perkara itu dapat dikawal dengan sebaik mungkin, dihadam dengan sebaik mungkin, dididik oleh generasi yang senior daripada dia, perkara itu akan mampu memberi manfaat bersama. Tetapi kalau perkara itu gagal dilakukan dengan sebaiknya, dibiarkan, dipergunakan dengan sewenang-wenangnya, ia akan boleh membawa kepada kemusnahan negara dan akhirnya negara kita akan hancur disebabkan tidak adanya soal integriti dan hal-hal yang berkaitan ini. Jadi memang mereka akan ketagih, tetapi kalau boleh ketagih itu untuk kebaikan, silakan. Tetapi kalau kata ketagih itu membawa kepada satu unsur yang membawa kerosakan, sesuatu perlu dilakukan. Dan mungkin kalau kata gula-gula itu gagal diberikan, mungkin rotan itu perlu dilakukan pada minit-minit yang terakhir untuk menyelamatkan mereka daripada memusnahkan diri mereka dan seterusnya menghancurkan negara dan bangsa. Itu jawapan saya lah. Berbalik ke soal, kita jaga kita, lindung kita, maka lindung semua. Saya suka dengan jawapan tu Pak Ku. Kira je gula-gula gagal diberikan. Rotan perlu diberi. Dilaksanakan. Okey Pak Ku. Tadi kita dah berbicara berkaitan dengan semangat patriotisme, kemudian jati diri. Dan sekarang kita tadi baru sebentar kita bicarakan berkaitan dengan dunia sekarang, iaitu gadget. Gadget yang kita ada sekarang akan memainkan peranan yang amat penting dalam membudayakan norma baru hidup kita. Tapi kita cuba tengok naratif dia. Kepada satu kisah, itu filem Melayu zaman dulu, walaupun cerita dia dah berpuluh tahun berlalu. Tapi kita harus sedar bahawa petikan ini amat penting bagi kita untuk kita nak mengukuhkan kita punya jati diri dan patriotisme kita. Okey, kita tengok satu filem yang syutingan filem yang tidak asing kepada kita, lakonan daripada Allahyarham P.Ramlee, untuk sama-sama kita saksikan. Lepas tu kita akan kaitkan dengan soalan kita yang kita bincangkan pada hari ini. Sila kita saksikan.
kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Tuhan selamatkan Hasan! Okey, itulah bagus kata-kata akhir ya di sudut-sudutan filem Sarjan Hassan itu untuk kita bincangkan pada kali ini. Okey, bagus. Bagaimanakah kita dapat menjelaskan melalui situasi dalam sudutan filem tersebut berdasarkan konsep kita jaga kita ini yang sedang kita bincangkan sekarang. Bagaimana dapat jelaskan melalui situasi yang sudutan yang terakhir lah. Bagus, silakan. Dengan merujuk kepada naratif cerita. Ya, naratif cerita tadi. Okey. Jawapan dia begini ya, secara Musa. Cantiknya gelang pada ukiran diserikan pula emas permata. Biar hilang nyawa di badan, jangan kita berputih mata. Burung camar di sawah padi, luka berdarah diikat tali. Jika patriotisme kurang disemadi, mungkin sejarah berulang kembali. Ya, lagu negaraku, lagu kebangsaan dihafal dan diingati oleh semua. Tugu negara lambang pengorbanan, pembakar semangat kepada semua. Itu jawapan dalam bentuk jawapan dalam bentuk sembang kita, ya, berdasarkan kepada kita jaga kita dalam naratif Sarjan Hassan ini. Saya memetik perkataan daripada seorang tokoh yang bernama Socrates. Ya, apa kata Socrates ni? Dia kata berkaitan dengan soal untuk kita menghidupkan semangat patriotisme, dia kata apa? Dia menyarankan agar dilaksanakan program pendidikan kewarganegaraan secara komprehensif. Ini Socrates berkata, melalui pendidikan kewarganegaraan itu akan timbul satu semangat yang cintakan kepada negara, dan ini adalah kerana mereka yang lahir daripada bumi itu, maka sewajarnya menumpahkan taat setianya di sana. Ya. Jadi Socrates ni mengatakan di dalam bahasa Inggeris dengan izin, they must plan for it and defend it, and they must think of other citizens as brothers and bond of this earth. Jadi Malaysia sebagai sebuah negara baru yang distrukturkan dalam bentuk masyarakat majmuk amat memerlukan semangat patriotisme untuk menyatu padukan rakyat berbilang kaum, budaya dan agama. Malahan melalui semangat patriotisme itu pembangunan negara akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi apa keterkaitan ungkapan Socrates ini dalam cerita naratif Sarjan Hassan? Ya? Bermaksud di sini, kalau kita terdidik, disosialisasikan dengan prinsip sayangkan kepada negara, ya, dan mana kita menganggap bahawa negara kita ni adalah merupakan father ataupun patris yang dianggap sebagai dalam ungkapan the father of the love of fatherland itu, maka dalam erti kata yang lain soal-soal yang berkaitan dengan pengkhianatan ini akan sukar untuk muncul atau timbul, ataupun orang kata apa, untuk benih-benih itu hidup. Kita tahu bahawa dalam usaha kita untuk memastikan kelangsungan bernegara itu, kadang-kala pernah terdengar di sini kita dibekalkan dengan 10 peluru, untuk menembak musuh kita, ya. Tetapi hanya yang diperlukan untuk menembak musuh di hadapan itu hanya 1 butir peluru saja. Tetapi 9 butir peluru itu diperlukan untuk menembak musuh yang akan menghentam atau menyerang daripada belakang. Ini berbalik kepada cerita satu watak tadi yang merupakan pengkhianat, yang akhirnya musuh inilah yang akhirnya menghancurkan kesatuan yang cuba dibina. Satu contoh lagi yang agak klasik dan unik, ya. Kalau kita membuat perbandingan negara Belanda itu yang menjajah Indonesia itu ratusan tahun, ya.
Dan kalau kita lihat dari segi peta geografinya, negara Belanda itu adalah kecil berbanding dengan Indonesia. Ya. Populasinya itu adalah lebih kecil berbanding dengan populasi di Indonesia. Tetapi apa yang kita lihat, Belanda tidak memerlukan satu kekuatan yang bersifat total untuk menakluki Indonesia itu secara ratusan tahun. Dia hanya memerlukan kelompok-kelompok yang boleh dikaderkan sebagai pengkhianat untuk menjadi penunggangnya, dan akhirnya sebuah negara seperti Indonesia yang hari ini berdiri atas nama Bhinneka Tunggal Ika terjajah ratusan tahun oleh Belanda. Seperti mana perkara yang sama juga berlaku pada kita selama 446 tahun. Jadi menjawab tentang persoalan itu, nasionalisme dan patriotisme itu adalah merupakan dua makna yang berbeza, dan perkataan patriotisme itu adalah berasal daripada perkataan Latin iaitu pater bermaksud father, manakala patris itu bererti land, dan kalau digabungkan kedua-dua kata itu, ia akan dimaksudkan di dalam bahasa Inggerisnya the love of a fatherland. Jadi persoalan di sini, 10 butir dibekalkan kepada kita, 1 butir akan digunakan untuk menembak musuh di hadapan, tetapi 9 butir itu kita akan simpan untuk berhadapan dengan musuh yang akan menyerang di belakang kita. Elakkan pengkhianatan. So dalam soal kita jaga kita jangan khianat di dalam amanah yang dipertanggungjawab kepada kita, kerana kalau kita melindungi kita akan berupaya untuk melindungi semua. Okey, itu je penjelasan yang panjang lebar daripada Pak Aku tentang kita punya tajuk pada hari ini yang kita bincang, kita jaga kita. Okey, nampaknya kita ke penghujung siaran pada pagi ini. Dengan panjang lebarnya tadi, kita harus melihat itu kembali sebagai satu sudut yang lebih besar, bukan hanya kepada kita untuk menjaga tentang kesihatan, tetapi juga kita perlu jaga semua sekali, komuniti kita, rakyat kita, negara kita khususnya. Dan yang penting tadi kita apa? Jangan khianat kepada negara kita. Okey, sebelum kita mengakhiri siaran ini, kita mintalah semua pendengar atau semua penonton boleh mengisi kitanya borang kehadiran dan juga borang penilaian melalui link yang kita sediakan, supaya kita dapat membuat melihat kita punya penilaian pada program kita pada pagi inilah. Okey Pak Ku, kita ada sedikit masa sedikit Pak Ku. Ya, kita bagi Pak Ku lah, kalau Pak Ku nak uluk sedikit, 2 minit je Pak Ku. Kita punya tema ataupun tajuk yang kita bincang pada hari ini, khususnya tentang kenegaraan kita, konsep ungkapan kita itu, kita jaga kita ni Pak. Silakan dulu. 2 minit je bagus 2 minit okey. Kalau dibiarkan memang pecul betul kan. Sebab apa kalau dibiarkan panjang je dia. Okey. Dalam ni di dalam bahasa orang kampung saya lah ya. Tapi dia bunyi dia bentuk dalam bahasa Inggeris you can go for 40 days without food. 3 days without water, and 8 minutes 8 minit without air, but you can't go a single second without God. Okey, yang kedua ni pula apa dia, dalam konteks untuk kita jaga kita ni seperti mana yang saya pernah tulis dalam ungkapan Malaysia Prihatin ni, apa yang kita perlu lakukan selaku rakyat Malaysia yang bertanggungjawab adalah wajar untuk kita berikrar untuk bersama-sama menyumbang peranan bagi menjayakan usaha untuk memasyarakatkan konsep Malaysia Prihatin, untuk meninggikan, meluhurkan perlembagaan persekutuan dan juga doktrin rukun negara. Apatah lagi dalam suasana kita jaga kita ni So selaras dengan berdekanya negara kita, dan kita berdoa agar tahun-tahun yang akan mendatang ini akan memberikan kita satu sinar atau warna-warna bahagia, terutama di dalam keadaan kita berhadapan dengan musuh yang kita tidak nampak ini. Sesungguhnya kita ada satu kain yang bernama jalur gemilang, kita ada satu bunga yang bernama bunga raya, kita ada satu lagu yang bernama Negaraku, dan kita hanya ada sebuah negara yang bernama Malaysia. Kita jaga kita. Okey. Itu je daripada Cik Hasnan Haji Wahalim, merupakan seorang daripada pencara kanan daripada Jabatan Sosial Pusat Pengajian Umum Institut Nusrin On Malaysia. Bersama kita pada hari ini membincangkan ungkapan kita jaga kita yang sinonim dengan kita pada hari ini dengan keadaan pandemik COVID-19 yang kita sedang hadapi sekarang. Dan paling penting kita pada hari ini ialah kita, jaga SOP kita,
jaga ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Sesungguhnya itulah jati diri kita yang kita perlukan buat masa ini untuk sama-sama kita jaga negara kita yang kita cintai ini. So salam hormat kita daripada pihak Ailid. Terima kasih diucapkan kepada Pak Aku kerana dapat meluangkan masa bersama pihak Ailid pada pagi ini untuk membicarakan sembang kenegaraan ini. Dan semoga insyaAllah kita jumpa lagi pada lain siaran. Mungkin ada lagi yang kita boleh dapat bekerjasama. Seronok apa kita dah lama tak jumpa ni. Lepas tu kita dapat bersiaran lagi. Dan kalau boleh kita nak bersemuka pula. Lama kita tak jumpa ni. Kan bagus. Nak ucap sama raya siap ni. Sama raya Ahmad Abdul Fatin. Sama-sama kita sama raya. Dan juga kepada pendengar di sana saya ucapkan terima kasih kerana selama bersiaran selama 1 jam kita pada pagi ini dapat bersama kita ilmu yang bermanfaat yang kita bincangkan pada hari ini. Dan juga kita mohon maaf jugalah kalau ada apa-apa kelemahan dari segi teknikal dan sebagainya daripada pihak kami, supaya kami dapat perbetulkan pada lain masa. Dan jangan lupa semua pendengar dapat isikan kita punya borang penilaian, kehadiran, dan insyaAllah bagi mereka yang memerlukan, khususnya penjual awam tu untuk nak masukkan dalam kredit untuk kursus mereka, boleh nanti print dia punya pengesahan kehadiran program kita pada pagi ini. So salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah puasa dan insyaAllah kita akan merayakan Aidilfitri jangkakan pada minggu depan. Mungkin minggu depan lah kan, tapi hari ini insyaAllah kita akan seperti yang telah ditentukan. So sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.